اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد أهلا وسهلا بحبي الله يا من سكن وسط قلبي وفي الهوى صار حسبي الله هذه مقادير ربي صلوا على نور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرم والجود وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam, yang mentadbir urus alam, yang mentadbir segala apa yang terjadi di atas muka bumi Allah. Kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kesemua yang berlaku di atas muka bumi Allah, dari apapun peristiwa yang terjadi pada hari ini akan datang, kesemuanya adalah dengan kudrah, iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lari dengan kehendak Allah, dia tidak lari dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak lari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tak tahu perkara itu baik ataupun buruk, tetapi di sisi ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha mengetahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita tak suka satu-satu perkara, rupanya dia baik untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi dia boleh jadi kamu suka perkara tersebut, tetapi rupa-rupanya perkara itu buruk bagi kamu. Tamam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, yang mengurus tadbir masjid ini daripada ahli jawatan kuasa surau. Masya Allah, surau An-Nur membuatkan kita ni teringat kepada surau An-Nur, section 2 Bangi, surau An-Nur Shah Alam section 20, surau An-Nur Bandar Baru Bangi
Section 2. Tamam, membesar di Bandar Baru Bangi. Tamam, mudah-mudahan salam perkenalan Tuan Imam kita Masya-Allah Haji Fuad, Tuan Bilal kita Masya-Allah Ustaz Faris. Tamam, mudah-mudahan diberikan kesihatan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau yang sentiasa mengimarahkan surau, berkhidmat untuk surau, dan tidak lupa juga kepada para jemaah yang sentiasa hadir untuk menunaikan solat fardu jemaah di surau An-Nur. Tamam, Allah sebut dalam Al-Quran orang-orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, orang-orang yang sentiasa yang sentiasa berkhidmat dengan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Tamam. Orang-orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, Allah sebut sifat dia dalam Al-Quran. Tamam. Mula-mula Allah sebut apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka-mereka ini yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, itulah dia mereka yang yang beriman dengan Allah, i'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilih. Tamam, i'tiqad yang sebenar-benar, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tamam. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Mereka ini yang sentiasa menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, mendirikan syariat baginda Nabi Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dan ciri yang terakhir yang Allah sebut dalam Al-Quran, mereka-mereka yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah, sifat yang Allah sebut yang ketiga apa? Walam yakhsha illallah. Mereka ini tidak pernah takut selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat yang Allah sebut dalam Al-Quran, orang-orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah. Tamam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi dalam satu hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Tamam. Sebaik-baik di antara kamu, antara yang terbaik di antara kamu, Rasulullah sebut, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang panjang umurnya, tetapi bukan panjang saja. Rasulullah sebut khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya tetapi baik amalannya. Itulah yang kita panggil, yang kita selalu doa, ya Allah, panjangkan umur kami dan berkati umur kami. Daripada mana datangnya keberkatan? Kalau tidak dia datang dengan perkara-perkara kebaikan. Itulah Rasulullah sebut man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang baik amalannya. Tamam. Daripada mana datangnya baik amalan? Daripada mana kita tahu bahawa mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla itu Allah sebutkan ciri-cirinya? Itu semua disebut dalam ilmu. Yang kita faham, yang kita belajar, itulah dia ilmu. Tamam. Jadi maqasid dalam kehidupan yang kita nak bincangkan pada malam ini, ibunda, ayahanda, saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah berkenaan dengan 3 maqasid. Tamam. Maqasid yang kita sebutkan 3 ini, yang pertama apa? Yang pertama ilmu, yang kedua suluk. Tamam. Suluk apa ni ustaz? Suluk yang apa? Yang bertapa di gua-gua ke? Tidak. Suluk yang kita sebut dengan akhlak, yang kita sebut dengan budi apa? Budi bahasa, sopan santun, budi bicara, amalan daripada zikir, istiqamah, akhlak. Tamam. Yang terakhir adalah apa? Maqasid yang ketiga adalah dakwah. Tamam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Betul tak? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, itulah dia ulama. Tamam. Ilmu. Penting tak ilmu dalam kehidupan?
sangat-sangat penting, kerana ilmu lah yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan. Tamam? Apa yang disebut oleh para ulama kita berkenaan dengan ilmu. Tamam? Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fil ard yabhasuna majalisuz zikir, yabhasuna majalisul ilm. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamam, Rasulullah sebut dalam satu hadis, inna lillahi malaikatun, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang khusus. Tamam? Apa tugas malaikat tu? Inna lillahi malaikatun yatufuna fil ard. Mereka ini berpusing-pusing di atas muka bumi Allah. Untuk apa dia berpusing-pusing di atas muka bumi Allah? Yabhasuna majalisuz zikir, yabhasuna majalisul ilm, mencari apa? Majlis-majlis ilmu. Maka diperbahaskan para ulama, kenapa malaikat ini ditugaskan oleh Allah tawaf di atas muka bumi Allah, mencari majlis-majlis zikir, mencari majlis-majlis ilmu. Tamam? Katanya para ulama, malaikat-malaikat inilah yang akan apa? Yang akan memohon keampunan bagi orang yang hadir di majlis-majlis ilmu, rumah-rumah Allah, majlis-majlis zikir, yang majlis di dalamnya ada berselawat ke atas Rasulullah. Dia memohon keampunan kepada Allah untuk ahli yang datang dalam majlis ilmu tersebut. Kenapa kita sebut dia dengan kenapa ulama membahaskan bahawa majlis zikir ini adalah majlis ilmu? Yang pertama, majlis itu kenapa dia dipanggil dengan majlis zikir, majlis ilmu? Yang pertama, majlis ilmu tersebut mestilah apa? Mestilah di dalamnya ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Berzikir kepada Allah, di dalamnya ada berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia antara sifat majlis ilmu. Tamam? Para ulama mengatakan, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tamam? Rasulullah sebut, man salaka tariqan, sesiapa yang menempuh satu jalan, tamam, menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah permudahkan jalannya untuk ke syurga. Tamam? Maka apakah ilmu yang disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman? Ilmu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah semua ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Maka para ulama mentafsirkan kepada kita ilmu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tamam? Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, maka kita tidak akan mendapat apa-apa faedah daripada ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama ajarkan kepada kita lagi, ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat? Tamam? Daripada mana datangnya manfaat ilmu? Maka para ulama ajarkan kepada kita, yang pertama, bila mana kita nak sebutkan dia ilmu yang bermanfaat, ilmu itu yang pertama mestilah apa? Mestilah membuatkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat ketuhanan. Tamam? Itulah yang pertama, syarat yang pertama kalau kita nak sebut ilmu itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Ustaz, habis kalau saya belajar ilmu geografi, kalau saya belajar ilmu biologi, ilmu fizik, ilmu chemistry, adakah ilmu itu tidak bermanfaat? Adakah ilmu itu tidak bermanfaat? Segala ilmu yang membuatkan kita semakin dekat dengan Allah, itulah dia ilmu yang bermanfaat. Kita belajar biologi, kita belajar tentang kehidupan,
Walaupun tak ada ayat Al-Quran dalam ilmu biologi kan. Kita belajar tentang sains, tentang kehidupan. Semakin membuatkan kita yakin bahawa alam ini ada Tuhan yang mentadbirnya. Semakin membuatkan kita yakin bahawa tubuh manusia ini dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Bertambah tak keimanan kita kepada Allah? Semakin bertambah. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Tamam? Ustaz, adakah ilmu agama itu bermanfaat? Ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau dengan ilmu agama itu membuatkan kita bongkak, membuatkan kita sombong, membuatkan kita rasa mulia daripada orang lain, ilmu agama yang bermanfaat itu menjadi tidak bermanfaat kepada diri kita. Jadi ibunda, ayahanda, saudara muslimin, sebelum kita nak belajar menuntut ilmu, maka yang utama sekali apa? Niat kita. Kita kena tahu bahawa ilmu ini adalah wasilah. Maksud dalam kehidupan kita bukan ilmu, tetapi maksud dalam kehidupan kita adalah Allah. Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu Ta'ala fi'ula. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud kita. Orang kalau maksud dia ilmu, bila dia dah dapat ilmu, maka dia rasa dia dah cukup. Dia dah rasa dia yang paling alim, dia yang paling bijak. Maka sampai situ je lah kehidupan dia. Tamam? Orang kalau maksud dalam kehidupan dia beramal, bila dia beramal, dia rasa selesai, maka sampai situ je lah amalan dia. Tetapi orang yang maksud dalam kehidupan dia adalah Allah, maka dia tidak akan pernah berhenti menuntut ilmu. Dia tidak akan pernah berhenti untuk beramal. Dia tidak akan pernah berhenti untuk apa? Untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Itulah dia salah satu daripada syarat ilmu yang bermanfaat. Maka para ulama datang mencarahkan lagi, memberikan kepada kita ilmu pengetahuan apa yang dimaksudkan dengan ilmu bermanfaat. Maka para ulama menyebutkan syarat yang kedua, nak menjadikan satu-satu ilmu itu bermanfaat. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, ilmu itu mestilah mengajarkan kita supaya kita kenal akan diri kita. Yang mengenalkan akan diri kita yang lemah, makhluk yang lemah, yang tiada daya dan upaya. Kalau ilmu itu mengajarkan kepada kita hakikat hinanya diri kita di sisi Allah, maka itulah dia ilmu yang bermanfaat. Tamam? Fahim tum? Boleh dapat lagi? Tamam? Tamam, kita dalam majlis-majlis ilmu ni kena pula hujan, kan? Mari pula aircon, subhanallah, kan? Semua masya-Allah tawaduk. Tamam? Datang turun rahmat Allah, turun keberkatan. Tamam? Betul. Para ulama mengatakan kepada kita, kehidupan ini bila mana dia berkat, di situlah datang ketenangan. Tamam? Ketenangan datang dengan harta? Tidak. Ketenangan datang dengan anak yang ramai. Ustaz, anak saya cukup 3 orang, huru hara rumah saya, Ustaz. Mari mana datang ketenangan? Tamam? 3 orang baru, kan? Ayah-ayah kita semua umur, atuk-atuk kita, adik-beradik berapa orang? 9 orang, 10 orang. Daripada mana datangnya ketenangan? Daripada bila adanya barakah. Tamam? Disebabkan turunnya barakah petang ni, Allah turunkan hujan barakah, kena pula aircon, memang lagi barakah. Tamam? Mudah-mudahan Allah bagi kita apa? Allah bagi kita kekuatan. Allah pinjamkan kepada kita himmah. Tamam? Supaya kita sentiasa apa? Sentiasa semangat, sentiasa tenang dalam menuntut ilmu. Kerana ilmu ni maqasid dalam kehidupan. Tamam? Kalau kita nak laksanakan apa-apa pun sistem dalam kehidupan, kita nak lakukan apa pun program dalam kehidupan kita, pastikan 3 maqasid ini tidak tertinggal. Kita nak buat sistem apa pun dalam kehidupan, kita nak apply apa pun program dalam kehidupan, jangan tinggalkan 3 maqasid kita ni. Yang pertama, program apa yang kita nak lakukan, pastikan dia berlandaskan dengan ilmu. Yang kedua, mestilah dia ada akhlak di dalamnya. Yang ketiga adalah dakwah. Mesti dia ada unsur-unsur dakwah.
Tiga unsur ni pun penting. Ustaz, kalau dalam dia ada ilmu sahaja, tak ada akhlak, tak ada dakwah, tinggalkan. Berapa ramai hari ni orang yang alim, tetapi akhlak dia tiada, ilmu dia itu menjadi fitnah kepada umat Islam. Berapa ramai orang yang baca hadis, baca Al-Quran, hadis dan Al-Quran itu menjadi perpecahan kepada umat Islam. Sebab itu pentingnya kita dengan tiga maqasid ini untuk kita seimbangkan dalam kehidupan. Tamam. Kita sambung lagi syarat-syarat ilmu yang bermanfaat. Ustaz, apa lagi syarat ilmu yang bermanfaat? Yang ketiga, ilmu itu mestilah menjadikan kita semakin dekatnya akhirat. Ilmu itu menjadikan kita semakin cinta akan akhirat. Itulah antara syarat yang ketiga supaya ilmu itu menjadi bermanfaat buat diri kita. Tamam. Akhirat. Berapa banyak Allah sebutkan berkenaan dengan akhirat. Tadi pun kita sebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang sentiasa mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah, berjemaah di rumah Allah, berkhidmat di rumah Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tamam. Pentingnya kita hari ini, ibunda, ayahanda, saudara muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup dengan keluarga kita. Hari ini kita hidup di dunia yang terang benderang. Kita hidup di dunia di atas muka bumi Allah dengan keluarga kita. Hidup dengan kawan-kawan kita. Tamam, dengan jiran kita. Kita gembira, kita selesa. Tamam. Akan datang nanti satu saat kita semua akan berpindah di dalam satu negeri, yang negeri itu kita tidak pernah tergambar bagaimana keadaannya. Kita tidak pernah tahu bagaimana kedahsyatan negeri tersebut. Kita akan kembali furada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali bersendirian. Tak ada keluarga, tak ada pengikut, tidak kita membawa pangkat, tidak kita membawa gelar. Kita tak bawa ahli keluarga, melainkan kita sendiri. Itulah dia negeri akhirat. Tamam? Negeri yang kita akan berpindah, yang kita akan berpindah ke sana bersendirian. Cuba kita bayangkan. Tamam? Kadang-kadang kita pindah tempat kerja. Tamam? Kadang-kadang kita pindah di tempat baru, perumahan baru kan. Kita pindah je, kita pergi tempat perumahan baru, kita pun dah biasa solat jemaah di surau. Kita pun solat jemaah di surau kan. Kita orang baru, kita masuk je dalam surau, orang-orang pandang kita. Siapa pula ni kan? Segan tak kita? Segan. Gementar tak kita? Gementar. Tamam, walaupun benda baik. Kita masuk surau, tempat baru, kita masuk, orang pandang, siapa pula pakcik ni kan? Siapa pula budak ni kata? Segan tak kita? Takut tak kita? Takut. Itu baru negeri dunia. Nanti akan datang kita berpindah ni di negeri akhirat. Kedahsyatan, ketakutan, kegerunan, keseganan, dia lebih-lebih lagi. Tamam? Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuatkan kita kenal akan akhirat. Ada satu lagi syarat yang para ulama sebut supaya ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Syarat yang keempat adalah ilmu itu menjadikan kita semakin kenal akan hakikat sementaranya dunia. Akan hakikat bagaimana sebenarnya maksud dunia. Tamam? Para ulama menyebutkan kepada kita, apa yang dimaksudkan dengan dunia? Mereka mengajarkan kepada kita, kullu ma ya'tariduka minallah fahuwa dunya. Semua perkara yang membuatkan kita ni berpaling daripada Allah, itulah yang dimaksudkan dengan dunia. Ustaz, saya ada banglo mewah, saya ada kereta canggih, kan? Saya ada telefon canggih. Itu dunia ke? Itu bukan dunia. Tetapi kalau dengan telefon itu, dengan rumah, dengan kenderaan, dengan pangkat itu membuatkan apa? Membuatkan kita berpaling daripada Allah, maka itulah dia dunia. Tamam? Semua perkara yang membuatkan kita berpaling daripada Allah,
maka itulah yang disebut dengan dunia. Tamam? Fahim tum? Ada pun kereta, ada pun rumah yang besar, yang mewah. Kalau rumah dan kereta itu membuatkan kita semakin rajin beribadah, rumah dan kereta dengan canggihnya apa pun yang kita ada, canggih telefon ke, canggih jam ke, canggih spek mata ke, tamam, membuatkan kita ni semakin dekat, semakin kuat nak beramal soleh, semakin kuat dia bersedekah, maka itulah di akhirat. Tamam. Jadi mudah-mudahan apa pun yang kita susun dalam kehidupan kita daripada perkara ilmu, maka kita tengok syarat-syarat dia. Apakah cukup syarat-syarat itu untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat? Tamam. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tamam. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dengan maqasid yang pertama dalam kehidupan kita, iaitu maqasid ilmu. Tamam. Yang kedua, kita laju kan? Kita laju sikit. Tamam. 3 maqasid ni dah pukul berapa ni? Dah pukul 8.10. Tamam, kita lajukan sikit insya-Allah. Maqasid yang kedua adalah maqasid akhlak. Tamam. Maqasid dalam kehidupan kita adalah akhlak yang kedua. Berapa ramai orang yang alim tetapi dia tertinggal akhlak dia dekat belakang, maka ilmu dia akan menjadi fitnah kepada masyarakat. Walaupun ilmu itu daripada Al-Quran dan hadis, tetapi kalau tidak diiringi dengan akhlak, maka ilmu itu akan menjadi fitnah. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah? Imam Ghazali menyebutkan, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdadu minallahi illa bu'dah. Katanya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, man izdada ilman, sesiapa yang bertambah ilmunya, lam yazdad hudan, dalam keadaan tidak bertambah tidak bertambah hidayah kepada dia, maka lam yazdadu minallahi illa bu'dah, maka ilmu itu tidak membawa dia dekat kepada Allah, melainkan ilmu itu menjadikan dia semakin semakin dia jauh daripada Allah azza wa jalla jalaluhu ta'ala fi'ula. Maka kita berlindung daripada daripada orang yang buruk akhlaknya. Tamam. Sebab itu kita sentiasa berdoa, ya Allah, indahkan akhlak aku seperti mana yang diajar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut dalam satu hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan kepada umat manusia untuk apa? Untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang baik. Tamam. Mudah-mudahan kadang-kadang orang itu dia tak ada ilmu, tetapi dia dapat mengajar, dapat berdakwah kepada orang lain lebih banyak daripada orang yang ada ilmu. Tamam. Macam mana keadaannya? Macam mana keadaan tu? Tamam. Katanya Imam Ghazali, ad-da'wah bil hal afsahu minal maqal. Tamam. Orang yang berdakwah dengan hal, dengan keadaan, dengan akhlak dia, itu lebih memberi kesan daripada orang apa? Orang yang berdakwah hanya dengan kata-kata, tapi dia tidak menunjukkan contoh yang baik. Tamam. Para ulama menyebutkan al-ilmu laisa bi kasratir riwayah. Tamam. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Tamam. Tetapi ilmu itu diiringi dengan akhlak. Tamam, dengan adab, dengan budi pekerti, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang hasanah. Tamam. Jadi akhlak itu penting untuk apa? Untuk dijadikan sebagai maqasid dalam kehidupan. Tamam. Itulah dia akhlak. Tamam. Berapa minit azan? 3 minit lagi. Iya. 8 minit. Tamam. Nanti kalau azan maklumkan. Jadi, bunyi dah. Boleh azan dulu lah. Belum lagi. Nanti dia bunyi. Tamam. Okey, baik.
Jadi itulah dia maqasid yang kedua, akhlak, adab kita. Tamam. Berapa ramai orang hari ini, kita tengok orientalis. Orientalis ni siapa? Orientalis ni adalah ahlu ilmu yang datang daripada barat untuk apa? Untuk merosakkan apa? Untuk merosakkan agama Islam. Orientalis ni alim tak? Alim. Dia kaji Quran lebih lagi daripada kita kaji Quran. Orientalis kaji hadis lebih lagi daripada kita kaji hadis. Tetapi apa maksud kajian dia? Maksud kajian dia maksud yang buruk, maka disitulah membuatkan dia semakin jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Tamam. Kemudian maqasid yang ketiga. Tamam, kita laju ni. Kita laju. Tamam, 3 maqasid insya-Allah tanam dalam kehidupan kita. Apa pun program yang kita nak buat, kita nak susun jadual apa pun sistem dalam kehidupan, kita tengok benda ni membawa manfaat tak daripada segi ilmu, membawa manfaat tak dari segi akhlak, membawa manfaat tak dari segi dakwah. Kalau tak ada, kalau pincang ada satu je, tinggalkan. Kalau kata boleh tambah, boleh kita perbaiki, ditambahkan dari mula-mula kita nampak program ni hanya ilmu, tetapi kita ada rasa kekuatan untuk kita tambahkan dia, datangnya akhlak, datangnya dakwah, maka kita usaha untuk lakukan. Maka maqasid yang ketiga apa? Maqasid yang ketiga adalah dakwah. Tamam. Apa kata guru-guru kami berkenaan dengan dakwah? Apa kata guru-guru, para masyayikh, para ulama kita berkenaan dengan dakwah? Yang pertama sekali selalu dinasihatkan kepada kami, anak-anak pelajar, ketika mana nak berdakwah, yang pertama sekali adalah apa? Adalah mengikut dengan jejak langkah baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku itu walaupun sepotong ayat. Tamam. Jadi apa manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manhaj dakwah ni yang pertama adalah apa? Membawa manusia kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Dalam program-program dakwah, pastikan dakwah kita itu membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa manusia itu semakin kenal Allah, ma'rifatullah, semakin cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah Rasulullah. Kalau dakwahnya itu membawa kita untuk kita kadang kalau dakwah seseorang itu dia tak bawa kepada Allah, dia tak bawa kepada Rasulullah, dia bawa kepada mana? Dia bawa kepada diri dia. Tamam, dia berdakwah kepada manusia supaya apa? Supaya manusia ni ikut diri dia. Dia berdakwah kepada manusia supaya manusia ikut akan persatuan dia. Dia dakwah kepada manusia supaya manusia ikut akan perkumpulan dia. Maka hati-hati dengan dakwah yang tersebut. Kalau dia lari daripada Allah dan Rasulullah, maka kita tinggal. Tamam, dakwah adalah dakwah yang membawa manusia kepada Allah dan Rasulullah. Dua sahaja maksud dakwah kita. Allah, Rasulullah. Rasulullah, Allah. Sebab itulah dia tauhid yang kita sering-sering baca dalam salat, di luar salat, ketika azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan 3 maqasid ini tertanam dalam diri kita, maka semakin sejahteralah kehidupan kita. Mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi kita bagi laluan azan dulu ya. Kan dah bunyi dah ya? Belum bunyi lagi. Tamam. Okey, baik. Berkenaan kita dah tamat dah, cukuplah tu kan. Kita bagi laju 3 maqasid ini. Ini kalau kita nak bahas tentang ilmu, nak bahas tentang adab, tentang akhlak, nak bahas tentang dakwah, dia ambil masa. Tamam, itulah yang kita sebut dengan tarbiyah nabawiyah, uluhiyah, rabbaniyah. Tamam. Madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika mana para sahabat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah ajarkan ilmu. Tamam, ilmu pun dipecahkan kepada beberapa bahagian dengan syarat-syaratnya, dengan kaedah-kaedahnya. Kemudian Rasulullah ajarkan kepada manusia, kepada sahabat akhlak. Dan setelah itulah bila sebatinya ilmu dan akhlak, maka disitulah jalannya perjuangan dakwah para sahabat. Berapa ramai para sahabat yang dulu duduk dengan Rasulullah, membesar dengan Rasulullah, berada dalam madrasah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di akhir hayat mereka tinggal, mereka keluar daripada kota Madinah. Tamam, ditanam, diwafatkan jenazah, dikebumikan jenazah mereka keluar daripada kota Madinah. Kerana apa? Kerana dakwah amanah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Jadi sampai sini sahaja kita punya perbahasan berkenaan dengan 3 maqasid. Tamam. Ada lagi pesan. Tamam. Ada lagi pesan guru-guru kami berkenaan dengan ilmu dan dakwah. Tamam. Apa guru kami pesan? Para masyayikh kami pesan, kata apa? Kalau kita rasa sia-sia dalam menuntut ilmu, maka kita kena buang jauh-jauh. Kadang-kadang ditanya para jemaah, mengadu anak-anak pelajar kepada guru-guru, mengadu pakcik-pakcik kepada para asatizah kita, ustaz, kadang-kadang ustaz, saya belajar tak masuk-masuk, kan? Belajar ni dah 20 tahun, tak boleh juga nak hafal, kan? Ada orang hafal Quran 5 bulan, 6 bulan boleh. Saya hafal Quran ustaz, ya Allah, 20 tahun pun tak habis lagi juz ammah. Ulang ayat pertama, hilang ayat ke-10. Ulang ayat ke-10, hilang ayat yang pertama. Sama. Jadi apa pesan guru-guru kami? Kata apa? Dia kata, Afif, jangan pernah rasa sia-sia dengan ilmu yang kita belajar. Kalau ilmu tu tidak masuk kepada kita, yakin ilmu yang kita mujahadah, yang kita usaha sungguh-sungguh tu tadi, yang kita belajar tu tadi, dia akan dapat kepada siapa? Kepada orang yang ada dalam sulbi kita. Siapa tu? Anak-anak kita. Berapa ramai kita tengok para ulama kita yang ayah dia orang biasa. Imam Ghazali, ayah dia pintal bulu kambing, Ghazal. Kenapa dipanggil Imam Ghazali? Namanya Muhammad bin Muhammad. Kerana apa? Kerana pekerjaan ayah dia apa? Pekerjaan berkaitan dengan kambing, bulu kambing, diuruskan bulu kambing. Berapa ramai para ulama yang berkhidmat dengan agama Islam, dia berkhidmat untuk syariat Rasulullah, yang terkenal masyhur nama dia. Ayah dia orang-orang biasa, ibu dia orang-orang biasa, tetapi dengan berkat mujahadah ayahnya itu tadi, memberi kesan kepada anak-anak. Jangan mam. Jadi bila kita hadir majlis ilmu, bila kita datang dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat, jangan kita rasa sia-sia. Kalau dia tidak memberi kesan kepada diri kita, yakinlah kita bahawa sebenarnya dia memberi kesan kepada anak yang ada dalam sulbi kita. Walaupun anak tu dah lahir, ada dekat rumah, tak ada dalam sulbi, ustaz, anak saya dah lahir, memberi kesan kepada anak dalam roh, anak-anak kita yang hidup ataupun yang akan dilahirkan. Begitu juga dengan dakwah. Kadang-kadang kita mengadu kepada guru, ya Syekh, kadang-kadang aku hadir majlis ni yang datang ya Allah seorang, 2 orang. Tamam. Kita dah buat i'lan, kita dah maklumkan ni dekat media sosial. Ya Allah, yang datang pun seorang, itu pun telajak. Dia kata dia saja nak singgah, kan? Terpaksa duduk. Tamam. Kadang-kadang dakwah ni ya Allah tak ada iqbal, tak ada penerimaan. Apa kata guru kami? Ajar. Walaupun seorang, walaupun 2 orang, semangat dia ajar seperti mana yang datang tu 1000 orang. Seperti mana yang datang tu 100 orang. Kalau dalam surau An-Nur ni yang datang 2 orang, saya akan bayangkan surau ni penuh. Macam apa? Macam hari Jumaat. Tamam, semangatnya itu nak datang, nak apa? Nak sampaikan dakwah, nak sampaikan ilmu. Kerana apa? Kerana katanya guru kami, tidak akan pernah sia-sia dakwah yang membawa kepada Allah, yang menyeru kepada Rasulullah,
tidak akan pernah sia-sia. Walaupun kita tahu manusia, walaupun yang hadir itu beberapa orang, sebenarnya dakwah kita itu memberi kesan kepada siapa? Memberi kesan kepada orang yang ada dalam sulbi kita. Kadang-kadang kita rasa tak memberi kesan dakwah kita, tak ada orang nak dengar, tak ada orang nak terima. Rupa-rupanya anak dalam sulbi kita tu, dia dengar dakwah kita, dia dengar apa yang kita sampaikan. Rupa-rupanya anak-anak dan isteri kita di rumah, dia apa? Dia berubah kehidupan suasana dia tu semakin lama semakin baik, asbab kita buat dakwah. Walaupun pada mata zahir kita ni, kita rasa tak ada orang nak dengar, kita rasa tak ada orang nak terima. Namam, rupa-rupanya memberi kesan kepada siapa? Kepada anak-anak dan isteri kita yang berada di rumah. Jadi dah bunyi dah, bunyi apa? Bunyi debuk apa? Bunyi beduk, bunyi beduk. Tamam, mudah-mudahan kita bagi laluan Tuan Bilal kita azan. Tafaddalu. Al-Fadil Ustaz. Tamam, insya-Allah.
اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وما اسمك محمد الذي ودعين ولك ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي ربي اغفر لي ولدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Tamam. Jadi alhamdulillah, itulah dia 3 maqasid yang kita sebutkan, iaitu ilmu dan akhlak dan dakwah. 3 maqasid dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan 3 maqasid ini kita tanam dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan manfaat yang besar, yang banyak, dan memberi kesan insya-Allah kepada diri kita. Walaupun dia tidak memberi kesan, kita rasa dia tidak memberi kesan kepada diri dan orang lain, yakinlah bahawa sebenarnya dia memberi kesan kepada anak-anak kita, memberi kesan kepada ahli keluarga kita. Jadi di kesempatan ini kita mohon doa. Tamam. Kita difahamkan salah seorang asatizah yang mengajar di Surau An-Nur section 20 ni, Al-Fadil Ustaz Huzaif. Dia berada sekarang di dalam hospital, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang moga-moga kita doakan diberikan kesembuhan. Para asatizah kita diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan yang baik, kerana mereka inilah antara benteng-benteng umat Islam. Selain daripada pemimpin, selain daripada askar, polis, antara lagi benteng umat Islam adalah para ulama, para asatizah kita. Tamam, mudah-mudahan Al-Fadil Ustaz Huzaif diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syifaan ajilan dalam masa terdekat. Tamam. Begitu juga kepada Tuan Kamarul Arifin Rashid. Tamam, anaknya bernama Arisha. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Antara amalan para ulama kita, orang-orang saleh, mereka ini apabila hadir majlis-majlis ilmu, mereka bukan hanya niat untuk datang mendapatkan ilmu, akan tetapi mereka ni perbanyakkan niat. Sebab antara para ulama kita menyebutkan, antara amalan ketika mana kita nak buat satu-satu amalan amal saleh adalah dengan memperbanyakkan niat. Tamam. Sunnah kita memperbanyakkan niat kita di setiap amalan amal soleh yang kita nak lakukan. Kita nak hadir majlis ilmu, selain daripada kita niat nak mendekatkan diri kepada Allah, selain daripada kita berniat nak mendapatkan ilmu, niat supaya apa? Supaya Allah permudahkan rezeki kita. Niat supaya Allah permudahkan segala urusan perniagaan, urusan kerja kita. Niat supaya Allah memberikan kesihatan yang baik, zahir maupun batin. Niat supaya Allah berikan kesembuhan, kesihatan zahir kita, daripada penyakit, kalau ada penyakit kencing manis batu karang, darah tinggi dan sebagainya. Niat supaya Allah hilangkan penyakit kita, asbab kita hadir majlis ilmu. Niat juga Allah bersihkan hati kita daripada perkara-perkara mazmumah. Kerana apa? Kerana daripada sini sebenarnya kita mengambil asbab. Ustaz, apa kaitan datang majlis ilmu dengan diberikan kesembuhan penyakit? Kalau sakit pergi jumpa doktor, ambil ubat. Apa beza ubat dengan majlis ilmu? Tamam. Ubat itu yang memberi sembuh siapa? Allah. Yang memberikan kesembuhan Allah. Adapun ubat itu menjadi asbab penyembuh, asbab kesembuhan. Tamam. Boleh tak kita nak ambil majlis ilmu sebagai asbab kesembuhan? Boleh. Harus. Tamam. Jadi itulah kaitan dia. Kalau kita datang majlis ilmu, moga-moga kita niat Allah permudahkan rezeki, memberikan kita kesihatan yang baik, maka daripada situlah antara amalan para ulama kita, iaitu dengan memperbanyakkan niat dalam setiap amal soleh. Jadi ibunda, ayahanda, sampai sini sahaja pengajian kita, insya-Allah. Bukan pengajian lah, tamam. Kita kata ini tazkirah, santai-santai sambil kita berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling-saling kita mengingati antara satu sama lain. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
saling bantu-membantulah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa, moga-moga Allah menurunkan segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keberkatan, kemuliaan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ighfir lana dhanbana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa ashabina. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa ashabina wa azwajina wa tullabina wa jiranina muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakan iman kami. Allahumma sallimna bisallim imanana, Allahumma sallimna bisallim islamana. Indahkan akhlak kami ya Allah. Allahumma sallimna bisallim islamana, perkemaskan Islam kami ya Allah. Allahumma sallimna bisallim aqidatana, Allahumma tahhir qulubana ya Allah. Sucikan hati kami ya Allah. Nazif qulubana, bersihkan hati kami. Nawwir qulubana, cahayakan hati kami ya Allah. Waftah qulubana binuril ilmi wal hidayah, dan bukalah pintu hati kami ini ya Allah dengan cahaya ilmu dan petunjukmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah semua yang ada dalam majlis ini ya Allah, yang ada bersama dengan kami ataupun yang berada di talian ya Allah. Mudah-mudahan mereka ini dipermudahkan segala urusan, diberi kesembuhan daripada segala penyakit, dipermudahkan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur ayahanda dan ibunda yang ada dalam surau ini ya Allah, dalam keadaan umur yang barakah, dalam keadaan amalan yang banyak, dalam keadaan zikir, ibadah yang banyak. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam surau ini ya Allah, ada di kalangan mereka ya Allah yang tinggi umurnya, maka apa yang kita harapkan supaya orang-orang ini ya Allah mendoakan kepada kita semua supaya kita semua berada dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla, berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana yang tidak mampu untuk kami tahammul ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah, supaya kami dapat mendekatkan diri kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, mengikut jejak langkah mencintakan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.